Tapi takkah Tan Sri mengakui bahawasanya ada hujah juga bahawa UMNO tidak dilayan dan tidak diiktiraf seperti mana sepatutnya, dan itu yang menjadi bibit permulaan ketidakpuasan hati di kalangan ahli dan kepimpinan UMNO yang membuatkan sebarang kerjasama jangka panjang UMNO dan PPBM ini susah? Sekali lagi, ini adalah pendapat mengatakan UMNO tidak dilayan. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita masih berada dalam kelompok atau dalam kepompong superiority complex. Kita merasakan kita UMNO ini macam UMNO dulu. Kita mesti dilayan begini. Kita terlupa. Kita datang daripada sebuah parti yang telah jatuh dan kalah. Kita adalah parti pembangkang. Dan kita secara berperingkat-peringkat membina semula kekuatan. Dia adalah satu proses. Soal layanan atau tidak layanan, itu keputusan kita. Kalau kita ada kekuatan, tentulah orang terpaksa melayan kita dengan baik. Tapi kalau kita berpecah belah, kita merasa kita kuat, tapi kita berpecah belah, kita flip-flop, ataupun kita tidak menunjukkan karakter-karakter, sifat dan kepimpinan yang membolehkan orang menghormati kita misalnya. Jadi kalau bicara soal layanan yang bagaimana yang kita mahu? Pagi tadi saya ditanya oleh media. Dia kata satu daripada contoh layanan tak baik UMNO-nya ialah Tan Sri sendiri katanya. Tan Sri jadi Menteri Wilayah Persekutuan. Sedangkan yang berhormat Razi Jidin yang kalah kepada Tan Sri tapi dia jadi Menteri Kanan. Maka itu dianggapkan sebagai layanan yang tidak setimpal diberikan pada UMNO. Pada saya itu pendapat. Saya ada pendapat yang berlainan. Pada saya soal menteri kiri ataupun kanan, kita adalah anggota kabinet. Yang penting bila jawatan itu diberikan pada kita, kita mesti jalankan tugas kita dengan baik supaya nama parti kita terjaga. Adakah jawatan dalam kabinet kita nak buat tawar-menawar? Kita kena faham prinsip. Kabinet adalah prerogatif Perdana Menteri. Kita tidak menentukan kabinet. Kita menentukan untuk memilih dan memberi kepercayaan Tan Sri Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Dan asasnya adalah prerogatif beliau. Kalau kita nak berunding, parti berunding sebelum kabinet terbentuk. Tapi setelah kabinet sudah dibentuk, kenapa kita tak komplain? Kenapa 8 bulan kemudian baru kita nak komplain soal kita dapat portfolio yang bagus atau tidak? Pada saya itu cerita rekaan. Kita tahu separuh daripada kabinet adalah Barisan Nasional. 11 orang daripada kabinet adalah Barisan Nasional. Apa benda yang kita nak buat dalam kerajaan, kita boleh buat. Dan kita boleh ambil tanggungjawab. Tapi kenapa nak direka kononnya kita tidak dilayan dengan baik? Pilihan Raya Sabah sebagai contoh. Ada orang bangkitkan konon dalam pilihan Raya Sabah, kononnya kita dibuli. Kononnya kita tidak dilayan dengan baik. Saya dah adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah perjalanan kempen. Saya adalah koordinator yang menghubungkan antara semua parti. Saya adalah sole negotiator sewaktu nak tubuhkan kerajaan Sabah. Saya juga terlibat dalam proses waktu nak mencadangkan calon-calon. Saya tengok semua perkara-perkara yang berlaku. Ya, ada perkara-perkara yang kita tidak dapat apa yang kita nak. Tetapi kelemahan juga ada pada kita. Sebagai contoh, jawatan Ketua Menteri. UMNO ditawarkan supaya untuk menamakan Ketua Menteri, calon daripada UMNO sebelum pilihan raya. Tapi kita memilih untuk nak menamakan calon Ketua Menteri selepas pilihan raya. Kenapa kita tidak beritahu kepada orang ramai? Begitu juga soal memilih calon-calon. Kita happy saja terima 27 calon untuk UMNO, 19 calon Bersatu, 15 calon PBS, 8 calon STAR. Kemudian kita sendiri menambah daripada 27 jadi 32. Daripada 32 jadi 42. Jadi di mana yang kita tidak puas hati? Hanya setelah result keluar, kita tidak dapat kejayaan seperti mana yang kita mahu. Tapi kita harus teliti. Ya, mungkin ada sesuatu yang orang lain buat tak baik kepada kita. Saya tidak nak debate dalam masa yang pendek tentang perkara itu. Apa yang saya nak tegaskan? Bahawasanya, kita juga kena tengok pada kelemahan kita. Jadi kalau kelemahan kita cuba sembunyikan dan kita mengiyakan saja apa yang orang lain kata, pada saya itu kita tidak berlaku adil. Jadi pada saya ialah kita mesti menyebut perkara atas dasar kebenaran.